Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar cikgu. Hari ini kita belajar secara online. Topik kita kali ini ialah ubahan. Okey, kali ini kita akan belajar topik ubahan. Ubahan dalam bahasa Inggeris variation. Okey, ubahan terbahagi kepada 3. Satu, nama dia ubahan langsung. Kedua, nama dia ubahan songsang. Dan ketiga, nama dia ubahan tercantum. Contoh ubahan langsung ialah Y berubah secara langsung dengan X. Okey, apa yang kita kena tulis ialah Y, alpha punya simbol, X. Ini nama dia berubah secara langsung. Contoh ubahan songsang. Y berubah secara songsang dengan X. Y simbol alpha 1/X. Okey, bermaksud X tu di bawah. Ketiga, ubahan tercantum contohnya Y berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan Z. Apa yang kita perlu tulis ialah Y simbol alpha X per Z. Ini bermaksud Y berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan Z. Okey, mari kita tengok macam mana nak tulis ubahan. Okey, dalam bentuk ubahan dalam bentuk persamaan. Tulis pernyataan berikut dalam bentuk ubahan. Harga durian Y berubah secara langsung dengan jisimnya M. Jadi ni contoh satu. Y berubah secara langsung dengan M. Kalau kita nak tulis dalam bentuk persamaan, Y sama dengan KM. K ni ialah dia punya pemala. Okey, kita kena tambah K di depan M tu. Okey, tengok yang kedua. Isi padu sfera I berubah secara langsung dengan kuasa 3 jejarinya J. Apa yang kita boleh buat? I berubah secara langsung dengan kuasa 3 jejarinya J kuasa 3. Okey, dalam bentuk persamaan I sama dengan K J kuasa 3. Okey, berikutnya nombor 3. A berubah secara langsung dengan punca kuasa 2B. A berubah secara langsung dengan punca kuasa 2B. Okey, A berubah secara langsung dengan punca kuasa 2B. Kalau kita nak tulis dalam bentuk persamaan, A sama dengan K punca kuasa 2B. Okey, nombor 4. Luas L sebuah bulatan berubah secara langsung dengan kuasa 2 jejarinya R. Okey, L berubah secara langsung dengan kuasa 2 jejarinya R. Okey, so kalau kita nak tulis dalam bentuk persamaan, L sama dengan K R kuasa 2. Okey, mari kita tengok contoh soalan ubahan langsung. Diberi P berubah secara langsung dengan Q dan P sama dengan 18 apabila Q sama dengan 6. Cari nilai P apabila Q sama dengan 5. Okey, langkah pertama yang kamu semua kena buat ialah pertama, bentukkan dia punya ubahan. P berubah secara langsung dengan Q. Itu langkah pertama. Langkah kedua, jadikan bentuk alfa ni kepada sama dengan K. P sama dengan KQ. Okey. Langkah ketiga, masukkan nombor yang ada pasangan. P18, Q6. 18 sama dengan K, tetap tulis K. 6
sebelah K buat kurungan macam ni. Okey, lepas tu kita kena cari K. Okey, K sama dengan 18/6. K sama dengan 3. Okey, 18 bahagi 6, 3. Okey, selepas tu kita masukkan sini. 3 tu dekat equation sini. P, oleh itu P sama dengan 3Q. Okey, soalan dia ialah cari nilai P apabila Q sama dengan 5. Okey, P sama dengan 3 dalam bracket, maksudnya darab 5. P sama dengan 15. Dapatlah P. Okey, contoh soalan kedua untuk ubahan. Dia ada bagi jadual A 2, B 3. A tak tahu, B 6. Diberi B berubah secara langsung dengan A. Cari nilai X. Okey, langkah pertama apa cikgu cakap? Tulis dalam bentuk ubahan. B berubah secara langsung dengan A. B sama dengan K A. B berapa? Tengok ada yang pair yang sama, ada nombor. Okey, B 3. K tetap tulis K. A ialah 2. Okey, K sama dengan 3/2. Sebab 2 ni turun ke bawah, jadi 3/2. Masukkan 3/2 dekat equation yang mula-mula kita buat tadi, yang ada K tu. Okey, maksudnya oleh itu B sama dengan 3/2 A. Okey, sekarang ni kita nak cari X. B berapa dia kata? 6. 6 sama dengan 3/2 A. Okey, A tu ialah X. Kita tukar kepada X. Okey, so yang ini naik ke sini. 6 kali 2, 12. 12 sama dengan 3X. X sama dengan 12/3. X sama dengan 4. Okey, inilah jawapan dia. Untuk cari nilai X, ini ialah 4. Okey, kita masuk contoh penyataan untuk ubahan songsang pula. Okey, pertama, Y berubah secara songsang dengan T. Okey, macam mana kita nak buat penyataan? Y berubah secara songsang, maksudnya 1/T. Okey, kalau dalam bentuk persamaan, Y sama dengan K/T. Yang satu tu tukar kepada K, sebab K kali 1 ialah K. Okey, nombor 2. V berubah secara songsang dengan G kuasa 2. V sama, berubah secara songsang, maksudnya 1/G kuasa 2. Okey, so untuk membentuk persamaan, V sama dengan K/G kuasa 2. Okey, itu ialah contoh pernyataan. Okey, mari kita tengok contoh soalan ubahan songsang. Diberi R berubah secara songsang dengan M dan R sama dengan 5 apabila M sama dengan 4. Cari nilai R apabila M sama dengan 10. Okey, step pertama kita kena tulis dia punya ubahan. R berubah secara songsang dengan M. 1/M. R sama dengan K/M. Okey, R dia berapa? R dia 5. 5 sama dengan M dia berapa? 4. K/4. Okey, kita bawa 4 ke atas, jadi darab K sama dengan 20. 5 kali 4, 20. Jadi kita gantikan 20 ni dekat K tu. Oleh itu R sama dengan 20/M. Okey, so dia nak cari apa? Cari nilai R apabila M sama dengan 10. M ni ialah 10. R sama dengan 20/10. Ni 10 ni letak ganti dengan dekat M tu. Okey, so R sama dengan 2.
Okey, itu ialah satu contoh. Satu contoh lagi. Dia ada bagi jadual. Okey, diberi V berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 X dan V sama dengan 6 apabila X sama dengan 16. V sama dengan 6 apabila X 16. Cari A yang tempat kosong ni dan B. Okey. So macam mana kita nak cari? Sama juga step dia. Pertama kita kena tulis ubahan dia. V berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 X1 per X punca kuasa 2. Okey, bermaksud V sama dengan K per X punca kuasa K per punca kuasa 2 X. Okey. So lepas tu kita kena tulis sini Okey, kita kena gantikan dengan 6 dengan 16 ni. Okey. V tu ialah 6. 6 sama dengan K per punca kuasa 2 16. Okey, punca kuasa 2 16 ialah 4. Kita tulis dulu K sama dengan 6 sama dengan K per 4. Okey, bawa sini ke sini. 6 kali K sama dengan 6 kali 4 24. Okey, oleh itu apa yang kita kena buat? Kita kena gantikan ke dalam equation yang sini. Okey. V sama dengan 24 per punca kuasa 2 X. Okey, tadi kita dah dapat V sama dengan 24 per punca kuasa 2 X. Okey, kita nak cari A. Kita kena gantikan V 36. Okey, so 36 sama dengan 24 per punca kuasa 2 X. Okey, pindah tempat. Punca kuasa 2 X sama dengan 24 per 36. Okey, kalau kita kecilkan ni sifir 12. 12 kali 2, 12 kali 3. So, bawa punca kuasa 2 ke sebelah kanan, dia jadi kuasa 2. X sama dengan 2 kuasa 2 per 3 kuasa 2. X sama dengan 4 per 9. Okey, itu untuk... Okey, ini kalau kita nak cari ni, kita ganti ke sebagai A lah. A. So, A sama dengan 4 per 9. Okey, B pula. Tulis sini V sama dengan 24 per punca kuasa 2 X. Okey, so sekarang ni kita nak cari B. X dah bagi 9. Okey, so V tu ialah B sama dengan 24 per 9. Punca kuasa 2 9. Punca kuasa 2 9 ialah 3. B sama dengan 24 per 3. B sama dengan ni 8. Okey, 8 kali 3 24. So kita potong sini 1, sini 8. So jadi B sama dengan 8. Sini ialah 4 per 9. Sini ialah 8. Okey, seterusnya kita tengok contoh penyataan ubahan tercantum. Ubahan tercantum bermaksud kombinasi ubahan langsung dan ubahan songsang. Nombor 1. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2 dan secara songsang dengan R. Okey, apa yang kita kena buat? Dia kena tulis dia punya ubahan. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2 dan secara songsang dengan R. Okay, bermaksud kalau itu persamaan P sama dengan K Q kuasa 2 per R. Okey. Nombor 2. U berubah secara langsung dengan V dan secara songsang dengan kuasa 2 W. U berubah secara langsung dengan V dan secara songsang dengan kuasa 2 W. W kuasa 2. Okey, kalau
Kalau kita nak buat dalam bentuk persamaan, U sama dengan KV per W kuasa 2. Alright. Okey, kita tengok contoh soalan ubahan tercantum. Diberi Y berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan Z. Y sama dengan 6 apabila X sama dengan 3 dan Z sama dengan 4. Cari nilai Y apabila X sama dengan 15 dan Z sama dengan 5. Okey, apa yang kita kena buat? Sama juga step pertama, kita kena buat ubahan dia. Y berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan Z. Okey, lepas tu kita kena buat dia punya persamaan. Y sama dengan KX per Z. Okey, lepas tu kita kena gantikan. Okey, Y 6, X 3, Z 4. Y 6. 6 sama dengan K tetap K. X ialah 3. Z ialah 4. Okey, kita cik bawa sini. Okey, so sekarang ni kita bawa 4 ke atas, jadi 4 kali 6 kali 4. Okey, 24 sama dengan 3K. Okey, so K sama dengan 24 per 3. K sama dengan 8. Okey, oleh itu kita gantikan K ni ke dalam persamaan yang pertama tadi. Y sama dengan 8X per Z. Okey, so dia kata soalan dia, cari nilai Y apabila X sama dengan 15, Z sama dengan 5. Okey, so Y sama dengan 8. X ni ialah 15. Okey, Z ialah 5 per dengan 5. Okey, 5 kali 1. Cuba sini ya. 5 kali 1, 5 kali 3. Y sama dengan 8, 3. Y sama dengan 24. Okey, cari nilai Y. Y ialah 24. Okey, satu lagi contoh soalan. Diberi V berubah secara langsung dengan T dan secara songsang dengan R kuasa 2. Okey, cari nilai P. Okey, apa yang kita kena buat? Dia dah bagi dia punya ubahan. Kita kena ganti dalam bentuk persamaan. V sama dengan KT per R kuasa 2. Okey, so lepas tu kita kena cari nombor yang penuh. Nampak ni? V2, T4, R6. So penuh. So kita gantikan yang V, R, T ni dengan nombor tersebut. V tu ialah 2, K tu tetap sama K, T ialah 4, R tu ialah 6. 6 kuasa 2. Okey, 6 kuasa 2, 6 kali 6, 36. Okey, so kita buat dekat sini. 2 sama dengan K 4 36. Okey, so sifir 4 kali 1 4 kali 9 36. So bawa 9 ni ke sini. K sama dengan 18. 9 kali 2 18. Okey, gantikan 18 K18 ni ke dalam equation yang mula-mula tu. Okey, oleh itu V sama dengan 18T per R kuasa 2. Okey, kita nak cari, dia kata cari nilai P. Kita nak cari P ni. Okey, so untuk nak cari P ni, kita gantikan V dengan 8, R dengan 3, T dengan P lah. V tu 8. 18, T tu ialah P. Per R tu ialah 3. 3 kuasa 2 ialah 9. Okey, so 8 sama dengan 18 P per 9. 9 kali 1, 9 kali 2. Okey, so 2P sama dengan 8. P sama dengan 8 per 2. Dia jadi 4. Okey, so sini ialah 4. Okey, baiklah. Kita dah belajar berkaitan dengan ubahan langsung, ubahan
songsang dan ubahan tercantum. Kita tengok apa yang selalu keluar bentuk soalan di dalam SPM. Okey, pertama keluar dalam kertas satu objektif sahaja. Okey, dia tak ada dalam kertas dua subjektif. Nombor dua, biasanya ada dua soalan objektif sahaja. Iaitu satu soalan, satu markah, dua soalan, dua markah. Okey, selalunya soalan ubahan tercantum. Bermaksud dia nak uji kamu berkaitan dengan ubahan langsung dan ubahan songsang secara serentak. Okey. So itu sahaja kita punya lesson ataupun kelas matematik tingkatan 5 pada kali ini. Jumpa lagi dengan kelas akan datang. Sekian.